Ya, macam sambul. Selain Dia tadi juga mungkin ni keluar. ada? Keluar tak? Ada? Ada. Tak apa. Tahu nak share tak tahu? Tak tahu saya buat. Saya buat. Okey. Ni siri apa ni? Tajuk apa? Surat-surat witi. Surat. Ya Rab. Boleh. Surat. Ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Summa ila sayyidina Ali bin Abi Talib sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Hasan basra sayyidina Qadr Jalal sayyidina Hasan Syazali sayyidina Muhammad al-Hashimi sayyidina Qadr Isa sayyidina Sa'ad al-Murad sayyidina Muhammad Zaki Ibrahim sayyidina Farfar sayyidina Muhammad Saqaf sayyidina Muhammad bin Ali al-Makki sayyidina Siraj al-Naqshbandi sayyidina Man Ali sayyidina Yusuf Hasanin وكل مشايخنا بخصوص صاحب المؤلف الشيخ الحبيب محمد أمين بن إدريس بن عبد الله بن عمر بن شابي بكر بن سالم على الحسيني وأهلنا ومسلمين في الحي منه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita baca doa dulu yang ada dekat muka surat 2 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yadayya kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa qatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa ka'inun fi 'ilmika aw qad kana uqaddimu ilaika baina yaday dhalika kullih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahzatin abada adada ni'amillahi wa afdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ونوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأ في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظ علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم
وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي وافعل كذلك بأحبابي أبدا يا رب العالمين. وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan puan-puan yang sudi meluangkan masa pada pagi ni untuk sama-sama kita mengulang kaji daurah kitab Marhaban Ya Ramadan yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi Al-Husaini hafizahullah ta'ala. Saya jawab salam pada yang telah beri salam di bahagian komen. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari sini daripada Puan Siti Mahawa dan Puan Siti Hajar. Ya Rab. Alhamdulillah, Allah Ta'ala masih lagi memanjangkan umur untuk sama-sama kita berkumpul dalam majlis ilmu. Yang daripada majlis ilmu itu manfaatnya bukan sekadar ilmu itu, tapi manfaatnya termasuk juga manfaat amal. Yang mana daripada amal dan ilmu itu, ilmu dan amal itu Allah Ta'ala bagi ganjaran setelah dia memberi taufik. Jadi daripada majlis ilmu dan amal yang kita buat, kita tahu bahawa Allah Ta'ala melakukan semua. Kalau nak harapkan kemampuan kita tak mampu nak buat. Kan? Orang kata ngaji atau beramal tak perlu tunggu tua, tak perlu tunggu berumur lah kan. Tapi orang muda faham, muda pun tak boleh buat juga. Muda pun paling banyak tenaga tapi paling sikit juga amal dia. Jadi akhirnya amal dan ilmu ke amal ke, itu bukan tentang umur, itu tentang kurniaan daripada Allah. Jadi apabila seseorang dikurniakan dengan ilmu dan amal, maka dia sebenarnya telah didudukkan dalam pantauan, pandangan, rahmat daripada Allah SWT. Maka kena syukur. Dia bukan tentang orang paling Syekh saya selalu sebut, kalau solat jemaah tu tentang orang yang paling kuat, amal lah. Kalau amal tu tentang, yang melakukannya tentang orang yang paling kuat, saya yang duduk di saf pertama tu orang yang sador-sador kan, badan besar-besar. Tapi susah nak tengok orang-orang macam tu dekat masjid surau. Susah. Saf pertama tu biasanya banyak yang bongkok-bongkok kan, yang berumur lah kan. Jadi maksudnya amal tu bukan tentang kekuatan. Kalau lah amal tu tentang orang yang paling bijak, amal tu dilakukan oleh orang yang paling bijak. Dan saya yang duduk di saf pertama tu tak ada yang budak-budak, mesti profesor, doktor. Tapi jarang juga tengok kan? Maksudnya tak semualah, ada tapi tak semua. Tak ada budak-budak, tapi budak-budak pula ramai, remaja pula ramai. Dan orang yang taklah pandai sangat pun ramai juga, banding orang yang pandai. Biasa orang pandai semain kat rumah pula. Jadi akhirnya amal tu tak lahir daripada kekuatan dan kebijaksanaan, tapi lahir daripada taufik daripada Allah. Taufik daripada Allah.
Maka maksudnya amal itulah kurniaan. Ilmu dan amal itulah kurniaan. Penting ke tahu ilmu dan amal tu kurniaan? Pentinglah. Sebab kita nak nilai di mana kita duduk di hadapan pandangan Allah. Di mana kita di sisi Allah. Kita selalu tanya, di mana aku ya Allah di sisimu? Di mana aku di sisimu? Baik ke? Buruk ke? Maka kita menilailah apa yang Allah Ta'ala bagi ketika ni. Kita selama ni menjalani kehidupan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kita dengan kelalaian yang kita buat, tiba-tiba kita tanya, di mana aku di sisimu ya Allah? Jadi persoalan di mana aku di sisimu ya Allah itu persoalan yang selalu kita tanya. Senyap-senyap lah. Nak tanya pun malu-malu juga. Sebab tahu banyak lalai. Tapi ketika kita tahu kita duduk dalam rahmatnya, di tempat yang baik yang dia suka, maka insyaAllah lah baik keadaan kita tu. Hadir ke majlis ilmu, itu subhanallah, bagi kesan pada jiwa. Bukan pada kita yang buat, tapi pada kita tengok orang lain yang buat. Ada orang yang kita tengok muka dia, apa, ni patut dah duduk rumah ni, tak larat nak jalan. Datang ke tongkat-tongkat kan. Saya pergi kuliah tu, dah sambil duduk nak dengar kuliah tu makan ubat dulu. Ni maksudnya orang ni duduk kat rumah lah lebih baik. Tapi dah duduk dekat kuliah makan ubat dulu, maksudnya datang juga tu walaupun makan ubat dekat kuliah. Maksudnya bila kita tengok orang-orang yang orang macam ni tak patut ada dalam majlis, tapi ada dalam majlis, itu maksudnya semangat orang tu kita belajar. Kita selalu kagum dengan diri kita, sedangkan kita memang ada kemampuan, ada kekuatan. Tapi kadang-kadang kita lupa nak tengok orang yang tak ada kekuatan pun sampai, terlalu sibuk pun sampai. Masya Allah. Jadi majlis ilmu tu majlis kesedaran. Majlis kesedaran. Yang kita buat ni baru sikit. Yang kita rasa banyak tu pun tak banyak lagi. Alhamdulillah. Jadi semuanya pilihan daripada Allah. Masya Allah. Saya pun sebenarnya minggu ni cuti lagi. Nak cerita kat situ lah. Cuti lagi. Ya kan. Banyak sangat kerja. Dulu itulah doa tak habis. Sebelum masuk Ramadan doa nak banyak tak bergaul dengan orang. Memang Allah Ta'ala bagilah tak bergaul dengan orang. Duduk rumah. Tapi tak bergaul dengan orang, kena buat kerja untuk orang lah. Alhamdulillah lah. Jadi sambung kita bab berkaitan dengan solat sunat witir. Kita tengok pun kelas tangguh beberapa hari. InsyaAllah. Ingat boleh khatam sebelum Ramadan. Rupanya belum lagi. Bismillah. Muka surat 183. Bab 11. Berkaitan dengan solat sunat witir. Selalu dibahas, kalau dalam setengah kitab, bahas solat sunat tarawih. Ada setengah tarawih dulu baru witir, tapi ada witir dulu baru tarawih. Tak pelik lah. Baik, solat sunat witir. Ni tajuk kita yang muka surat 183. Ada berapa baki muka tu? Ada 300 lagi muka surat. Masya Allah. Ada baki dalam 120 lah. Solat sunat witir. Solat pengertian solat sunat witir. Solat sunat witir adalah solat sunat yang dilakukan setelah solat fardu isyak. Jadi maksudnya solat sunat lah. Kalau solat sunat ni maksudnya solat sukarela. Buat dapat pahala, tinggal tak ada dosa lah. Bukan lawan dia ada leader dia, solat fardu. Jadi kita buat solat fardu, disempurnakan solat fardu tu dengan solat sunat. Itu kaedah dia. Ulama bagi tu macam tu. Solat sunat yang kita banyakkan tu untuk menyempurnakan solat fardu yang kita buat. Jadi ada orang sibuk dengan sunat sehingga tercuai fardu, tak boleh. Kan? Solat isyak tu yang cerai. Yang paling minimum kan. Baca pun qul huwallah. Sampai solat tarawih 20 rakaat ayat apa? Surah Baqarah. Tu tak seimbang lah. Sebenarnya yang kena panjang tu, yang Baqarah tu dekat fardu tu.
Fardu tu yang penting. Orang cenderung buat banyak sunat sebab nampak fardu tu biasa-biasa saja. Dah biasa buat. Fardu ni tak ada nilai. Tapi kalau buat sunat, semalam tarawih berapa? 20. Tu adalah. Kuat awak kan. Kan ada nilai tu. Lalu orang tu sebab nak banyakkan sunat tu sebab dia kadang-kadang ada niat lain. Selain daripada menyempurnakan fardu. Jadi kita kena niat, kita buat solat sunat witir itu menyempurnakan fardu. Supaya kita punya kepala kita ni fardu tu yang terbaik. Sebab fardu tu yang Allah Ta'ala nilai dulu sebelum sunat. Jadi solat sunat kita, solat fardu kita dah sempurna, dah masuk bukan sempurna, dah kita cuba sempurnakan yang terbaik, maka kita tambahlah dengan solat sunat. Jadi solat sunat antara kita tambah dalam bulan Ramadan ni adalah solat sunat witir. Syarat solat witir ni dia kata solat sunat yang dilakukan setelah solat fardu isyak. Kalau buat sebelum isyak tak boleh lah, tak jadi. Sebab kedudukannya setelah isyak. Sebab tu kalau orang jamak maghrib dengan isyak dalam waktu maghrib, habis solat maghrib 3 rakaat, dia buat solat isyak 2 rakaat kan, jamak qasar. Lepas tu dia nak buat witir, boleh tak? Boleh. Tapi kan dalam waktu maghrib lagi, tak apa sebab dia dah buat isyak. Tu kaedah dia tu. Kemudian hukum solat witir. Hukum solat witir adalah sunat dalam mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah, hukumnya wajib. Nasib baik kita mazhab Syafi'i. Kan? Tak banyak sangat tanggungjawab. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah jadi wajib. Tapi pahala banyaknya pada sunat. Sebab dia suka rela. Ada orang buat yang wajib terpaksa. Kan? Terpaksa tu menyebabkan, perasaan terpaksa menyebabkan pahala dia kurang. Pahalanya kurang. Jadi kena niat betul-betul. Kita buat kerana ibadah. Jadi dia walaupun di sisi syariat kita sunat ke wajib ke, tapi bila kita buat kerana ibadah, insya-Allah pahalanya sempurna. Itu niatlah waktu solat tu lillahi ta'ala tu. Lillahi ta'ala. Jangan ada niat lain. Banyakkan solat sunat nanti rezeki banyak melimpah ruah. Betul. Itu jaminan Tuhan. Tapi tak patut kita buat macam tu. Boleh jadi penghinaan pada Tuhan pula. Apa kalau kita tak buat solat sunat, Tuhan tak boleh bagi lebih ke? Jangan tak buat solat sunat nanti rezeki tersangkut. Itu kata-kata tak faham tentang rezeki. Kan? Kemudian dalil dan keutamaan solat sunat witir. Solat sunat witir memiliki keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, artinya sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan untuk kalian solat. Solat ni paling penting kita kena tahu, solat tu silah. Kalau ulama' sebut. Solat tu adalah silah. Silah tu maksud silaturahim. Silah tu maksudnya hubungan. Solat tu hubungan. Solat tu tentang Allah. Bukan tentang kita. Siapa yang buat solat, maksudnya dia sedang menyambung hubungan dia kepada Allah. Bukan tentang kesolehan diri dia yang banyak solat tu. Orang yang fikir tentang diri sendiri, tak faham makna solat. Sebab tu nak cepat-cepat solat. Supaya cepat-cepat orang puji selesai. Baguslah solat awak waktu. Saya memang jaga solat saya awak waktu. Habislah cerita dia. Tak faham. Awak waktu ke lama? Bagus awak waktu. Sebab tuntutan mencari Tuhan segera. Tapi bukan sebab soleh kita. Saya di 20 tahun dah jaga solat awak waktu ni. Soleh lah awak. Bukan. Tapi sebab mencari Tuhan dalam kehidupan. Jadi solat tu silah hubungan. Jadi Allah Ta'ala telah memberikan kalian solat. Kemudian dia solat tersebut lebih baik bagi kalian daripada haiwan unta yang terbaik. Ini Nabi cuba bagi dia punya tukaran. Hiya solat tersebut baik bagi kalian daripada unta yang terbaik. Unta merah. Unta merah ni mahal. Katanya berapa puluh ribu. Zaman tu lah. Kualiti tinggi. Dia punya warna bulu dia tu kemerahan. Allah alam, saya tak pandai tengok. Tapi kata ulama begitu. Solat
solat yang nak dibagi tahu ni lebih baik daripada unta yang mahal ribuan tu. Jadi dijelaskan apa solat yang terbaik tu? Itu wahyal witr. Itulah solat witir. Itu solat witir. Maksudnya Allah Ta'ala bagi hadiah. Kena kutip lah. Kan? Kena buat. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis lain, solat witir adalah hak dianjurkan, maka barang siapa yang tidak solat witir, maka dia tidak termasuk daripada kelompok kami. Walhamdulillah. Kan? Jadi kena solat witir. Kena solat witir. Kalau pun tak mampu buat 11 lah. Buatlah, latihlah buat 1 dulu. Witir ni sebab sunat, maka orang selalu nantilah. Dia macam tu. Kalau kita menanti-nantikan sesuatu, maksudnya ada perkara lebih penting daripada perkara tu. Kan? Itu kaedah dia kan. Kita tangguh-tangguhkan sesuatu, mesti ada sebab. Sebabnya ada perkara lebih utama. Jadi kita nilai perkara yang kita utamakan dengan perkara yang kita tangguhkan tu, mana lebih bernilai. Tapi jangan jadikan kita kayu ukur. Sebab kita pilih yang kita suka. Kita nilai mengikut apa yang Allah Ta'ala suka. Syekh, dulu Habib Syekh kan, yang nasyid tu, masa dekat TV3 tu, MSI, dia, orang tu suruh Habib tu buat conclusion. Apa yang paling penting? Macam mana kita nak menjalani kehidupan ni dalam keadaan macam mana? Jadi dia kata, saya bagi kaedah ringkas je, dia kata. Sebelum kita buat sesuatu, kita tanya, apa yang kita nak buat ni, Nabi suka ke tak? Nabi suka ke tak? Kayu ukur tu, kayu ukur ganjaran akhirat tu saja. Jadi kalau saya buat ni, Allah Ta'ala suka ke tak? Boleh tak buat? Boleh. Makan banyak boleh tak waktu berbuka? Boleh. Tapi suka tak? Allah Ta'ala suka ke tak keadaan tu? Nabi suka ke tak? Nabi buat ke tak? Itu dia punya kebaikan. Maka Nabi kata, siapa yang tinggal solat witir, maka dia bukan daripada kelompok kami. Tak termasuk daripada orang yang akan berkumpul dalam belakang Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kena buat juga. Anak kita tu yang malam-malam tu, kita kena paksa juga. Solat sunat witir. Kalau dia buat sekali, kita harap sekali dia buat tu dah masuk dalam kumpulan Nabi Muhammad SAW. Apatah lagi kalau dia buat banyak kali. Kena pujuk juga. Buat kat witir. Sebab Nabi kata macam ni. Siapa tak buat witir, tak termasuk kelompok kami. Kan? Kemudian dalam hadis lain, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah witrun. Witir tu maksud dalam bahasa Melayu dia satu. Witir tu ganjil atau satu. Maka solatlah witir. Solat witirlah kalian, wahai ahlul Quran. Orang yang mengikut hukum Al-Quran. Innallaha witrun. Hafal hadis ni lah. Yuhibbul witra fa'autiru ya ahlul Quran. Allah Ta'ala itu satu. Ganjil. Allah Ta'ala itu satu. Esa. Maka solatlah witir tu. Kerana solat witir mengingatkan tentang Allah yang satu tu. Allah Ta'ala yang ganjil. Ataupun ganjil maksudnya Allah Ta'ala yang tak sama dengan makhluk lah. Solatlah witir tu mengingatkan kita kepada Allah. Jadi solat tu tentang ingat Allah. Jangan ingat pahala. Pahala Tuhan mesti bagi punya. Tapi ingat Allah ke tak? Kemudian fa'autiru ya ahlul Quran. Itu yang tu kena garis lah. Tu. Siapa yang dituntut ni buat witir banyak ni? Siapa yang menisbahkan diri dia kepada Al-Quran? Wahai Al-Quran ni siapa? Orang yang mengikuti hukum Quran. Maksudnya orang yang belajar Al-Quran lah. Belajar Al-Quran ni belajar agama lah. Jadi orang yang belajar agama dituntut lah buat witir. Apatah lagi kalau dia nisbahkan diri dia kepada Quran. Saya ahli Quran. Habis cerita. Kalau dia tak buat witir, tak sempurna dia punya klaim dia tu. Dan sepatutnya orang yang banyak baca Quran pun kena banyak buat witir. Tak boleh tinggal lah witir. Maksudnya amal ni pelbagai. Jangan satu saja pattern dia. Baca Quran, buat solat, lepas solat zikir, macam tu. Kemudian dibahaskan jumlah rakaat solat. Jumlah rakaat solat sunat witir. Berapa paling banyak dan berapa paling sikit? Jumlah rakaat solat witir paling sedikit adalah 1 rakaat. Tu. Paling sikit 1. Dan paling banyak adalah 11 rakaat. Dan ada satu tu. Highlight kat situ. Hukum jika selalu mengerjakan solat sunat witir hanya 1 rakaat saja berterusan adalah makruh.
Sebulan buat satu je. Aduh. Janganlah satu, buat 3. Kan? Jangan buat satu je, makruh lah. Sebab apa makruh? Sebab pilih pilih yang senang dengan nafsu. Saya buat juga satu kan, tapi nafsu lah. Buat 3. Waktu solat sunat witir. Waktu solat sunat witir dimulai dari setelah melaksanakan solat isyak. Meskipun dengan cara jamak takdim sampai menjelang azan subuh. Ini kita kata tadi. Kalau dia jamak dalam solat maghrib jamak dengan isyak, balik kampung kan, sampai dekat RNR tu, masuk maghrib, solat yang jamak qasar dengan isyak. Jadi waktu maghrib tu tak habis lagi. Boleh tak solat witir? Boleh. Sebab syarat dia mesti selepas isyak. Sampai bila? Sampai azan subuh. Sampai azan subuh. Tak berhenti, boleh buat. Kemudian tidak sah. Di sini ada sebutnya. Tak sah melakukan solat sunat witir sebelum menunaikan solat isyak. Hal ini menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau disebut menurut pendapat paling yang kuat, maksudnya ada percanggahan lah, beberapa pendapat. Tapi pendapat yang paling kuat adalah tak sah kalau buat sebelum isyak, fardu isyak. Kemudian ada huraian di situ. Solat sunat witir yang lebih utama adalah lakukan pada waktu 1/3 malam terakhir. Jadi kena kira lah. Mula daripada buka itu pukul apa? 7 suku kan? 7 suku lah. Sampai masuk waktu subuh 6:05 minit contoh. Jadi bahagi 3. Bahagi 3. Jadi dia akan pergi kepada 1/3 malam terakhir. 1/3 malam terakhir. 1/3 ya. Jadi dekat-dekat waktu sahur tu lah. Dekat waktu sahur. Tapi nak buat sebelum tu boleh tak? Boleh. Cuma disebut yang lebih utama. Hal ni jika yakin bahawa dirinya akan bangun sebelum terbit fajar. Itu dia punya kata kunci dia. Kalau yakin boleh bangun sebelum subuh, azan subuh, maka elok buat solat sunat witir tu yang dekat-dekat dengan sebelum azan subuh tu lah. Sebelum terbit fajar tu. Sebab Nabi SAW sebut, jadikanlah penutup solat sunat kalian pada malam hari adalah solat witir. Nabi pesan. Kaedah buat solat sunat witir ni, dia penutup solat lain. Dia penutup solat lain. Okey, itu kalau yakin boleh bangun. Dah siap kunci, lepas tu dah pesan pada anak-anak. Pesan anak so gerak. Anak kan dah bangun kan. Lebih awal pada mak dengan ayah dia. Ataupun suruh kawan-kawan ke. Okay. Jadi yakin boleh bangun. Jadi buatlah, simpanlah 1/3 terakhir. Tapi yang kedua tu, jika tidak yakin bahawa dirinya akan bangun sebelum terbit fajar, maka yang lebih utama adalah solat sunat witir dilakukan pada permulaan malam. 1/3 yang pertama lepas isyak tadi. Tak yakin diri akan bangun tu, ada kayu ukur lah. Contohnya hari tu siang kerja kuat sangat. Jadi malam tu terseletih sangat. Ni kalau tidur ni kita tahu lah ni, memang bangun subuh lah. Kan? Jadi kalau begitu, boleh buat solat witir setelah isyak. Lepas solat isyak, buat solat sunat isyak. Lepas solat sunat isyak, buat solat witir. Kemudian Rasulullah SAW sebut ini, barang siapa yang takut tidak bangun pada waktu malam terakhir, maka solatlah witir pada waktu permulaan malam. Dan barang siapa yang yakin dapat bangun pada waktu malam terakhir, maka solatlah witir pada waktu malam terakhir. Kerana sesungguhnya solat pada waktu malam terakhir disaksikan. Disaksikan oleh Allah Ta'ala, oleh para malaikat, ditulis ganjaran tersebut. Kemudian faedah, perbezaan pendapat di antara para ulama mengenai waktu solat sunat witir. Ini didetailkan lagi. Menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, waktu solat sunat witir dimulai dari setelah melaksanakan solat fardu isyak sampai menjelang azan subuh. Itu yang pertama, tadi saya sebut tadi. Yang kedua, menurut pendapat sebahagian ulama, waktu solat sunat witir dimulai setelah masuknya waktu solat isyak. Masuk isyak. Terus boleh nak buat meskipun sebelum melaksanakan solat isyak. Solat fardu isyak tak buat lagi, nak buat witir dulu. Kan? Boleh tak? Menurut pendapat kedua ni boleh. Sampai bila? Sampai menjelang azan subuh. Dan yang ketiga, menurut pendapat sebahagian ulama, waktu solat sunat witir dimulai dari setelah melaksanakan solat isyak sampai sebelum melaksanakan solat subuh.
Maksudnya dah masuk azan subuh tapi tak buat solat subuh lagi. Boleh tak buat? Menurut pendapat ketiga boleh. Sekali-sekala nak guna pendapat ni boleh lah, tapi pendapat paling kuat A tu yang pertama tu. Yang kedua, faedah kedua, muka surat 186. Waktu Khulafa' Rashidin. Khulafa' Rashidin ni sahabat Nabi yang 4 tu lah. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum. Jadi masing-masing ada melaksanakan solat witir menurut waktunya. Jadi waktu Khulafa' Rashidin melaksanakan solat sunat witir adalah seperti mana berikut. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu melaksanakan solat sunat witir pada permulaan waktu malam. Ini apa faedah belajar ni? Ada ulama kata boleh kita berniat meniru perbuatan sahabat, dapat pahala ekstra. Kita niat dapat tiru perbuatan Nabi, dapat pahala. Kita tiru perbuatan sahabat pun dapat pahala. Jadi niat, saya buat sebagaimana yang Nabi suruh dan saya tiru perbuatan sahabat, itu boleh niat tu. Double pahala lah. Tu. Tambah lagi, saya tiru apa yang Imam Syafi'i suruh. Tu dapat lagi pahala. Sebab apa? Sebab lagi banyak kita tiru perbuatan orang soleh, lagi banyak pahala. Lagi banyak pahala. Kemudian B, menurut Sayyidina Abu Umar bin Al-Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu melaksanakan solat sunat witir pada akhir malam. Jadi ada sahabat buat awal, ada sahabat buat lewat. Ini dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Itu dia punya dalil dia. Kemudian poin ke-6, cara melaksanakan solat sunat witir. Pasal buku ni bagus tu. Kan, detail lah dia bagi. Jika seseorang akan melaksanakan solat sunat witir dengan 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat atau 9 rakaat atau 11 rakaat, semua ganjil tak ada yang genap. Kalau genap tak jadi witir tu dah. Mesti ganjil. 3, 5, 7, 9 atau 11, maka ada 2 cara dalam melaksanakannya. Yang pertama, melaksanakan secara wasal. Maksudnya bersambung. Iaitu rakaat terakhir disambung dengan rakaat-rakaat sebelumnya. Rakaat terakhir tu maksudnya rakaat yang bagi salam tu disambung. Jadi buat 8 pula. 3 rakaat berturut-turut. Macam biasa setengah masjid buat macam tu kan. 3 rakaat, lepas 3 rakaat buat salam. Macam solat maghrib tu. Atau buat 5 rakaat, atau buat 7, atau buat 9, atau buat 11. Kan. Kalau tak biasa pening, kat mana nak bagi salam? Tapi kalau biasa, tak ada masalah. Kemudian fasal, terakhir, cara kedua adalah dibuatkan secara faslun atau terpisah-pisah. Iaitu rakaat terakhir dipisahkan daripada rakaat-rakaat sebelumnya. Cara ini lebih utama, lebih afdal dari cara yang pertama. Kerana akan bertambah beberapa amalannya, di antaranya niat, takbir, salam. Kerana kaedah fiqh menjelaskan maka na aksara fi'lan kana aksara fadlan. Selama mana banyak amalan, maka lebih banyak dan lebih besar pula pahalanya. Jadi fasal ni yang biasa kita buat di masjid 2-1 ataupun 2-2-1. Jadi 5 kan. 2-2-2-1. Jadi 7. Jadi begitulah seterusnya. 2-2 dipisah-pisahkan. 2-2-1. Yang awal tadi sambung terus 5. Ini 2-2-1. Mana lebih baik? Terpisah-pisah lebih baik. Sebab banyak diulang niat, takbir, salam. Kaedahnya apa? Lagi banyak amal, lagi banyak pahala. Lagi banyak sebut benda baik, lagi banyak pahala. Lagi banyak ulang perbuatan baik, lagi banyak pahala. Tapi mana senang? Yang pertama tu lah. Nak senang ke nak banyak pahala? Itu sendiri ukur lah. Ada hari malas, ada hari tak larat buat banyak, nak berdiri banyak, ulang banyak. Jadi ambil lah yang pertama tu. Tapi memang nak masuk syurga kan? Memang nak masuk syurga, semangat pun memang besar sangat lah kan? Buatlah B tu. Macam tu lah kaedah dia tu. Boleh pilih lah kan? Kemudian faedah solat sunat witir dengan cara fasal dan wasal. Fasal tadi terpisah, wasal tadi bersambung. Mana yang lebih utama antara fasal dan wasal ketika melakukan solat sunat witir?
secara terpisah-pisah, 2, 2, 2, 2, 1, ataupun secara bersambung, terus sambung 9 atau 7. Maka perinciannya adalah, jika jumlah rakaatnya dari dua cara tersebut, fasal dan wasal adalah sama, maka yang lebih utama adalah cara fasal. Memang kalau dah niat dah nak buat 9 rakaat, kalau terpisah pun nak buat 9, kalau sambung pun nak buat 9, maka cara yang lebih baik adalah buat fasal. Dia bukan apa, mula-mula nak buat 2, mula nak buat 3, tak apalah tambah lagi lah. Itu bukan. Dia memang dah ada niat nak buat rakaat tu sama. Jika jumlah rakaatnya dengan cara wasal lebih banyak, atau jumlah rakaatnya adalah sama, akan tetapi jika dilakukan dengan cara fasal tidak mencukupi waktu solatnya, sedangkan jika dilakukan cara wasal maka akan cukup waktu solatnya, maka pada dua masalah di atas, wasal adalah lebih utama. Contoh dia kata, kalau saya buat terpisah-pisah 2, 2, 2, 2, 1, mungkin saya akan tinggal 2 rakaat. Masa tiba-tiba kat tengah-tengah tu rasa tak semangat dah. Jadi asalnya nak buat 7, tapi bila dah buat tu rasa berat juga 7 ni, buat 5 je lah. Jadi baik buat wasal. Sebab tak ada peluang nak berhenti kat tengah-tengah. Minum-minum air, rehat dulu tu habis, lebuh. Macam niat sambung tarawih kat rumah lah. Buat 4 dulu masjid kan, balik tidur dulu, habis cerita, bangun dah azan. Jadi baik buat sambung terus, macam apa dalam saranan ni lah. Atau satu lagi, ini kes dia nak buat witir tapi dah dekat-dekat dengan waktu azan subuh. Dia kata kalau dibuat secara terpisah-pisah, maka tempohnya akan lebih panjang. Jadi waktu nak tamatkan satu rakaat tu tak sempat. Kan? Kemungkinan nanti kalau angkat takbir yang satu rakaat tu masuk waktu subuh. Jadi katanya dipendekkan solat tu dengan wasal. Kalau dibuat terpisah 2 rakaat sebelum subuh, 1 rakaat masuk subuh. Tak sempurna lah dia punya witir dia. Jadi lebih baik dia buat 3 terus sekaligus. Itu yang disarankan. Disusunlah masa fikir yang terbaik. Okey, nombor 7, surah apa yang sunat dibaca ketika solat sunat witir. Ini pun dibagi tahu, masya-Allah. Jadi kalau confuse buka balik buku ni. Surah, dia tulis itu surat kan. Itu ejaan Indonesia lah. Surah yang dianjurkan untuk dibaca pada ketika solat sunat witir setelah membaca Al-Fatihah. Kena baca Fatihah dulu, yang tak baca Fatihah. Tak sabar-sabar nak baca surah, lupa Fatihah. Tak sah, kena ulang Fatihah tu. Jadi baca Fatihah dulu, kemudian jika solat sunat witir sebanyak 3 rakaat. 3 rakaat. Maka surah yang dianjurkan dibaca adalah pada rakaat pertama baca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la sampai habis. Habis rukuk. Masuk rakaat kedua baca surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, habis rukuk. Masuk rakaat ketiga baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ni banyak di surah di masjid-masjid surau biasa baca ni lah kan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dia baca Al-Ikhlas terus rukuk. Lupa kan Al-Falaq dengan An-Nas. Boleh tak? Boleh lah. Tapi yang dianjurkan baca 3 ni. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dalam rakaat ketiga. Yang 1 rakaat tu. Ni tak kisahlah wasal ke fasal, sama je. Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Tata cara solat sunat witir yang dilakukan oleh Imam Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar radhiyallahu anhu rahimahullah taala adalah sebagaimana berikut. Ini cara ulama. Nak ambil panduan. Kalau nak buat boleh tiru. Solat 2 rakaat. Jadi Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar rahimahullah taala ni akan buat solat 2 rakaat dulu. Pada rakaat pertama membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Zalzalah 2 kali. Pada rakaat kedua baca surah Fatihah dan surah At-Takasur 6 kali. 2, 6. Tadi tarawih dah banyak lah, nak tambah lagi. Banyak kat tu. Dah habis 2 rakaat, maka sambung. Solat sebanyak 6 rakaat dengan 1 kali takbir. Maksudnya 6 rakaat sekaligus. Jadi dia nak buat apa ni? Dia nak buat apa? Nanti kita tengok dia buat apa. Tadi 2 rakaat pemula. Kemudian disambung 6 rakaat wasal. 6 rakaat wasal.
Pada setiap rakaat baca surah Fatihah, ayat kursi 1 kali, surah Ikhlas 3 kali. Wah, 6 rakaat tu. Masya Allah. Kemudian bagi salam. Kemudian tambah solat sebanyak 3 rakaat. 3 rakaat. 2, 6, 3. Pada rakaat baca surah Fatihah, surah Al-A'la. Pada rakaat kedua baca surah Fatihah, surah Al-Kafirun. Pada rakaat ketiga baca Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Ni nak dapatkan anjuran yang di atas tu. Bolehlah tiru. Sekali seumur hidup pun dapat. Pun jadi, kan? Saya nak buat 11 rakaat semua satu salam boleh tak? Satu takbir, satu salam. Tapi nak baca boleh. Sambil pegang handphone kena tulis ni rakaat 1. Kalau tak nanti lupa. Banyak sujud pening kan? Sujud lama sikit pun dah pening. Banyak sujud lagi pening. Cara niat solat sunat witir. Cara niat solat sunat witir 2 rakaat ketika menjadi imam. Usalli sunnatal witri rak'ataini imaman mustaqbilan qiblah adaan lillahi ta'ala. Ni niat yang sempurna dalam solat. Sahaja aku solat 1. Sunat 2. Witir 3. Rak'atain 2 rakaat. Imam. Mustaqbilan qiblah. Menghadap kiblat. Tak sunat tak wajib tapi nak sebut juga. 2 kalimah ni tambah 2 pahala. Kan? Sebab tu lafaz niat, walaupun orang kata alah memang nak solat dah tahu dah, sebut. Sebab menyebut lafaz solat ataupun lafaz niat tu menyebut perkara baik, pahala banyak. Walaupun kata ini Nabi tak buat ni bid'ah lah apa benda lah, kita sebut juga sebab menyebut perkara baik. Menyebut perkara baik. Jadi usolli sunatal witr. Jual dia kata nanti terganggulah orang sebelah. Kita sebutlah tanpa bunyi yang kuat tu. Orang sebelah tak adalah terganggu. Dan niat baru angkat takbir lah. Kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala tu kena lillahi ta'ala. Lalu lillahi ta'ala tu kadang-kadang dia dah ke mana-mana dah tu. Lillahi ta'ala tu kena lillahi ta'ala. Lepas tu kadang-kadang ada imam-imam ni, kita solat macam ni, solat yang terakhir anggaplah solat ni solat yang terakhir. Dia ingat tu. Supaya nanti bila baca lillahi ta'ala tu, lillahi ta'ala. Tak ada lillahi ta'ala dan rezeki murah. Habislah niat-niat dia tu nanti. Sebab nanti kalau ada niat-niat lain, waktu solat tu dia akan ada kecenderungan ingat benda lain. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi rezeki. Tak berapa khusyuk lah nanti solat. Ingat benda lain. Kemudian cara solat sunat witir 2 rakaat tak kala menjadi makmum. Usolli sunatal witr rak'atan ni makmuman, tukarlah mustaqbilan qiblah ada lillahi ta'ala. Maksudnya apa ni? Maksudnya solat sunat witir boleh buat jemaah. Boleh buat berjemaah. Kadang-kadang ada ustaz-ustaz tu pesan, suami buat solat sunat witir kat rumah lah dengan isteri, kan? Tutup solat sunat witir tu dengan isteri kat rumah. Dan suami tu, susah ustaz. Kan nak solat witir tu adalah nak buat benda lain dululah, nak ni dululah. Laki tu nak cepat sebab nak pergi mamak pula, kan? Kalau nak tunggu isteri dia panjang cerita. Masalah dalam bab solat sunat witir. Ni bab masalah. Di antara masalah yang terdapat dalam bab solat witir sebagaimana berikut. Ni masyhur ni. Jika seseorang tidak mengerjakan solat fardu isyak pada waktunya, maka tidak boleh baginya melakukan qada solat sunat witir sebelum melakukan qada solat fardu isyak terlebih dahulu. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sedangkan menurut pendapat sebagian ulama boleh bagi dia melakukan qada solat sunat witir sebelum dia melakukan qada solat fardu isyak. Apa nak bagi tahu kat sini? Nak bagi tahu solat sunat witir yang kita biasa buat tu boleh qada kalau kita tak sempat buat. Boleh qada. Semalam isyak dengan witir yang kita selalu buat tu tertidur lah contoh, bangun dah subuh, bila dah subuh kita nak qada solat sunat witir tu boleh. Dia mesti ada adat sebelum. Adat sebelum maksudnya sebelum tu memang dah pernah buat. Walaupun sekali baru semalam buat, hari ni dah tertinggal lah. Kan? Semalam buat, dah azam dah nak kekal lah ni, tapi hari ni dah tinggal lah. Jadi semalam punya buat boleh qada punya, boleh menyebabkan kita qada yang seterusnya.
Jadi dalam masalah ni nak buat qada witir kena qada isyak dulu. Pendapat yang paling kuat lah. Itu dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Hukum yang kedua, hukum baca qunut tak kala solat sunat witir terdapat 3 pendapat. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, disunatkan membaca qunut tak kala solat sunat witir pada setengah terakhir di bulan Ramadan. 16 sampai habis. Kalau Malaysia kita biasalah kan. 16 Ramadan sampai habis ada baca qunut pada solat sunat witir. Menurut pendapat Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, mazhab Maliki, disunatkan baca qunut pada solat sunat witir selama sebulan Ramadan. Sebulan penuh. Daripada awal baca. Menurut pendapat Al-Imam Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dan Imam Abdul Walid An-Naisaburi radhiyallahu anhu, disunatkan baca qunut tak kala solat sunat witir dalam masa setahun. Jadi maksudnya solat sunat witir tu kena buat setahun, setiap kali buat baca qunut. Masya-Allah. Masalah ketiga, jika tidak baca qunut pada solat witir di waktu yang disunatkan untuk membaca qunut, iaitu pada setengah terakhir di bulan Ramadan, maka sunat sujud sahwi. Kan? 16 Ramadan tu patutnya dah baca qunut tapi terlupa sebab sibuk sangat kan. Buat witir terus bagi salam. Ataupun buat witir terus duduk sujud, terus sujud. Lupa baca qunut. Jadi kata boleh buat sujud sahwi. Boleh buat sujud sahwi kalau terlupa. Kemudian yang keempat, waktu baca qunut tak kala solat sunat witir terdapat 3 pendapat. Bila nak baca qunut ni? Ni pun ada khilaf ulama. Yang pertama, pada waktu i'tidal setelah rukuk. Rukuk, bangun macam solat subuh tu. Itu pendapat paling kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang kedua, pada waktu berdiri sebelum rukuk. Dah baca Fatihah, baca surah, bacalah doa qunut. Ini menurut pendapat Imam Ibn Suraish. Boleh? Boleh. Ulama kata boleh ni. Boleh lah. Tapi sebab kita ni mazhab Syafi'i kat Malaysia, kalau nanti orang pelik pula ni. Ikutlah apa yang majoriti buat. Taklah bercanggah dengan orang. Asyik nak pelik je. Kan? Yang ketiga, boleh memilih antara sebelum rukuk atau sesudah rukuk. Ini menurut pendapat Imam Rafi'i. Kalau buat sebelum rukuk, buat sebelum rukuk. Kalau lupa sebelum rukuk, buat selepas rukuk. Itu pada waktu baca doa qunut. Yang kelima, jika telah melaksanakan solat sunat witir, maka boleh. Boleh maksudnya tidak makruh. Setelahnya untuk melaksanakan solat sunat yang lain tanpa mengulang solat sunat witir yang telah dilakukan. Ini maklum sangat orang tanya kan. Dah witir boleh buat lain tak? Dah witir boleh. Saya nak buat witir dulu ni. Yelah buat je lah. Boleh, tak ada masalah. Solat sunat pada hari Jumaat di bulan Ramadan. Dianjurkan untuk melaksanakan solat sunat 4 rakaat pada hari Jumaat dalam bulan Ramadan. Solat ini boleh dilaksanakan pada hari Jumaat pertama, kedua atau ketiga atau keempat. Cara melaksanakan solatnya adalah niat solat sunat 4 rakaat dengan 1 takbir. Takbiratul ihram, takbir tu maksud 1 takbiratul ihram lah. Kemudian pada rakaat pertama baca surah Al-Fatihah 1 kali, surah Al-Ikhlas 10 kali. Rakaat kedua baca surah Al-Fatihah 1 kali, Ikhlas 10 kali. Juga surah Al-Kafirun 3 kali. Masya Allah. Kemudian pada rakaat ketiga baca surah Fatihah 1 kali, Ikhlas 10 kali, Kafirun 3 kali. Dan pada rakaat keempat baca surah Fatihah 1 kali, Ikhlas 10 kali, Al-Kafir, ayat kursi. Allahu Akbar. Ayat kursi 3 kali. Rakaat ketiga baca Ikhlas 10 kali, ayat kursi 3 kali. Rakaat keempat baca Ikhlas 10 kali, ayat kursi 3 kali. Tadi Al-Kafirun rakaat kedua. Kemudian setelah salam dari solat, maka bacalah doa ini, Allahumma balligh hazihi salah ila diwanil khasam. Ya Allah, sampaikanlah pahala solat ini kepada buku amalan seorang yang pernah aku zalimi. Ini apa dia punya alasan nak buat solat ni? Di bawah tu sebut. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Qazwini rahimahullah ta'ala, barang siapa yang melaksanakannya, maka nescaya Allah Ta'ala akan menjadikan orang yang telah dizaliminya. Dizaliminya siapa? Kalau kita ada menzalimi seseorang. Jadi orang yang dizalimi oleh kita tu, memaafkan kesalahannya pada hari kiamat.
Hari kiamat tu kan hari orang tuntut-tuntut. Dulu dia buat jahat ni, saya memang nak tuntut dekat akhirat ni, ya Allah. Nah, kita tak nak jumpa orang macam tu kat akhirat. Senyum-senyum kat dunia, okey. Oh, tapi rupanya dalam hati dia marah. Jadi kita nak orang tu maafkan kita di dunia supaya tak dituntut di akhirat, maka buatlah solat ini. Amalan ulama lah. Ni siapa buat ni? Ni dianjurkan oleh Imam Al-Qazwini. Boleh tak? Boleh solat sunat. Solat sunat. Kemudian solat qada di hari Jumaat terakhir pada bulan Ramadan. Dianjurkan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan solat qada 5 waktu. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh. Setelah solat Jumaat terakhir dalam bulan Ramadan. Ini kalau yakin memang ada solat yang belum diqada lagi. Kalau tak ada yang, kalau dah semua dah qada dalam kehidupan kita, tak ada solat yang perlu diqada dah. Semua dah qada. Janganlah buat. Kita nak qada apa benda tak ada. Kan? Jadi para salafus soleh berkata, lakukanlah qada solat fardu 5 waktu pada hari Jumaat terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Imam Al-Qutub Syekh Abu Bakar bin Salim rahimahullah ta'ala. Cara melaksanakannya dimulakan dengan solat zuhur, kemudian asar, maghrib, isyak dan terakhir solat subuh. Dianjurkan untuk dilakukan secara berjemaah, boleh dilakukan secara bersendirian. Tujuan daripada solat qada ini adalah untuk mengqada solat di masa lalu yang mungkin pernah ditinggalkan atau telah dilakukan akan tapi tidak sah. Yang ini kurang syarat atau rukun solat belum terpenuhi. Hikmah dilaksanakannya pada pada hari Jumaat terakhir dalam bulan Ramadan adalah kerana bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia, sedangkan hari Jumaat merupakan hari yang paling mulia, dan supaya penutup amalan di bulan Ramadan diakhiri dengan amalan yang paling mulia, ini solat. Syekh kita dah sebut, kalau kita yakin kita ada solat yang belum diqada, kita yakin kita ada solat yang belum diqada, solat fardu, maka jangan buat solat tarawih. Sebab kita ada hutang dengan Allah Ta'ala. Hutang tu lebih wajib dibayar banding solat sunat tadi. Solat sunat tu sunat, yang qada tu wajib. Kita utamakan sunat berbanding wajib. Maksudnya kita sedang melengah-lengahkan bayaran hutang tu. Jadi saya orang buat tarawih, takkan saya tak buat tarawih? Siapa suruh tinggal solat fardu tu? Buat fardu dulu. Setengah syekh kita ambil pendapat tak boleh buat solat sunat selagi ada bayaran, selagi ada solat qada fardu yang belum dibayar. Faham ayat saya? Pusing-pusing tu. Tapi setengah syekh kata boleh buat qada selang dengan sunat, atau buat sunat selang dengan qada boleh. Tapi setengah syekh ambil pendapat yang kuat, kalau mati ada hutang tak bayar, naya. Sebab Allah Ta'ala tuntut yang tak bayar tu. Samalah hal ni. Jadi kalau ada yang belum, contoh kalau malam nak buat tarawih juga, jadi siang peruntukkan qada solat. Kalau ada yakin bulan Ramadan fardu ganda 70 kali fardu kan. Jadi solat fardu yang kita belum qada tu, kalau kita buat pahala 70 kali ganda. Itu kelebihan qada Ramadan. Qada solat dalam bulan Ramadan. Jangan tinggal solat sengaja untuk qada bulan Ramadan. Kalau macam tu kita solat bulan Ramadan lah, kita tinggal dulu solat ni. Janganlah. Bulan tentu panjang umur kan. Jadi kalau memang teringat ada solat kita yang belum kita qada, pilih buat untuk di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ni memang bulan amal. Jangan sibuk benda lain. Semalam dekat tanyalah ustaz, semalam ke Ahad itu, sibuk berniaga, boleh tak nak tinggal solat sunat? Boleh. Kalau ustaz tu jawab pun boleh lah kan. Saya pun jawab boleh lah. Boleh. Kalau nilai berniaga tu, ibadah berniaga tu sama nilai dengan solat sunat bulan Ramadan tu. Kalau tak pasti jangan tinggal. Jangan pertaruhkan lah. Habiskan je lah bab ni. Ketahuilah, tidak ni, dia punya bintang tu, nak highlightkan benda penting ni. Ketahuilah tidak diperbolehkan dan termasuk dosa besar jika seseorang sengaja meninggalkan solat fardu selama setahun dengan alasan dapat mengqadanya pada hari Jumaat terakhir bulan Ramadan sebab nak dapat ganjaran tu. Dosa besar. Takut mati pun tak sempat masuk Ramadan. Jadi jangan sengaja tinggal. Kalau tak sengaja lain.
tak sengaja, kemudian sampai Allah Ta'ala panjangkan dalam bulan Ramadan panjang umur, oh teringat ada yang belum dulu aksiden ke ataupun apakelah kan alasan tu, boleh qada. Solat ini telah dilakukan oleh salafus soleh yang punya ilmu yang sangat luas dan ketakwaan yang sangat tinggi serta merasa takut kepada Allah yang sangat dalam. Jadi amalan ulama lah. Juga mereka memiliki nilai yang tinggi dalam mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi jangan takut yang kita buat. Ni apa yang ulama buat. Bukan tak ada asas. Ni ulama buat. Apa paling kurang amal, bukti amal buat? Pengarang ni, ulama. Itu sahaja. Ni boleh buat ke tak boleh buat? Kalau orang yang cakap tu pun tak buat, susahlah nak percaya. Kita tiru orang yang buat. Ni. Para fuqaha ahli fiqh juga telah menjelaskan bahawa sunat bagi seorang Muslim untuk qada solat yang telah ditinggalkannya dari sejak lahir sampai baligh. Boleh. Sejak lahir sampai baligh tak wajib solat. Tapi sunat qada. Memenuhi tuntutan umur yang kita lepaskan tu. Supaya setiap umur yang kita lalui tu, umur tu ada solatnya. Setiap hari yang kita lalui ada solat. Jadi bila jumpa Allah, terbayarlah nikmat umur tu dengan solat-solat yang kita buat. Jadi hukum sunat. Kalau kata saya daripada balik sampai hari ni tak ada pun solat tinggal solat, alhamdulillah lah. Jadi ambillah kesempatan yang tak buat daripada lahir sampai balik tu. Kan. Agar seluruh umur ni dalam keadaan beribadah sebagaimana telah disebutkan kitab-kitab para fuqaha, di antaranya yang disebutkan dalam kitab Bushrul Karim pada bab solat. Dalam kitab wasaya dijelaskan panjang lebar lah ni tentang kelebihan solat tadi tu. Kemudian dah ditutup di bawah ni, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita semua dan masukkan kita dalam golongan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah berkat Nabi Muhammad SAW dan Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita akan sambung pada solat tarawih esok Umar kan. Wallahu a'lam. Naqifuna walhamdulillah. Ada soalan? Tak ada soalan. Jadi kita tangguh di sini. Tak ada. Kita tutup dengan tasbih kafarah surah wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.